Hai bila nak jadi munafik, hidup dalam penipuan. Tipu, 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 tipu lagi. Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini sekali lagi saya ingin membawakan isu yang sedang hangat diperkatakan di media sosial sahabat semua. Jadi sebelum saya teruskan, salam sejahtera dan salam madani kepada semua peminat setia dan penyokong Alright Nopo Channel. Pernahkah anda merasa penat? Bangun pagi, buka media sosial, tajuknya sama. Bangsa kita terancam, agama kita dihina, kita akan hilang kuasa. Naratif yang sama, skrip yang sama dimainkan oleh orang yang sama, oleh parti yang sama selama berpuluh-puluh tahun sahabat semua. Tapi perasaan atau tidak sejak kebelakangan ini, peluru perkauman ini macam sudah mula menjadi tumpul. Rakyat macam dah tak melompat macam dahulu. Kenapa? Adakah rakyat Malaysia sudah mula matang? Atau kita sebenarnya sudah sampai ke tahap fatigue ataupun penat yang teramat sangat? Jadi hari ini kita nak kupas pertembungan antara politik sentimen dan juga politik nilai. Mana satu yang akan menentukan masa depan anak cucu kita? Jadi jom kita bedah perkara ini sahabat-sahabat semua. Apa itu politik sentimen? Ya, yang seringkali diungkap, digunakan oleh politikus-politikus sampah masyarakat ini. Untuk pertamanya, sekali kita kena faham apa itu politik sentimen. Senang cerita, ini adalah politik yang menjual emosi. Tak perlukan fakta yang hebat, tak perlu tunjuk prestasi kerja, cukup sekadar tanam rasa takut. Kalau mereka menang, kita habis. Bunyinya macam biasa kita dengar, kan? Ini antara kenyataan yang dibuat oleh seorang pemimpin daripada Parti UMNO. Setiausaha Agung UMNO menyatakan, kalau Menteri Besar hari ini YB Aminuddin kalah, adakah kamu mahu YB Anthony Leong akan menjadi Menteri Besar? Ini saya permainan sentimen, politik sentimen sahabat semua. Macam yang saya katakan, kalau mereka menang, habislah kita. Kalau mereka menang, Melayu akan terancam. Kalau mereka menang, agama kita akan dipijak. Inilah ya kebiasaan permainan politik sentimen yang seringkali diungkapkan oleh politikus sampah masyarakat ini. Tujuannya politik sentimen ini cuma satu, yaitu distraksi. Ia digunakan untuk mengalih perhatian rakyat daripada isu integratif, kes mahkamah atau kegagalan mentadbir. Bila rakyat sibuk bertelaga pasal isu kaum, mereka lupa nak tanya kenapa harga barang naik atau mana perginya duit tabung haji. Sentimen adalah emosi. Emosi memang mudah dibakar, tapi ingat, api yang marak tanpa bahan api yang kukuh akan cepat terpadam. Dan hari ini bahan api itu adalah perut rakyat. Perut rakyat yang perlu diisi. Perdana Menteri kita main sentimen konon kerajaan tunduk dengan DAP. Ini pelbagai sentimen yang seringkali diungkapkan oleh PAS UMNO hari ini. Ya, dan sekali lagi apalagi kenyataan daripada Sanusi yang dianggap sebagai satu kenyataan yang berbaur perkauman. Cina ada China katanya, India ada India, Melayu hanya ada tanah Melayu. Ini bagi saya, pandangan saya sahabat semua, adalah satu kenyataan yang teramat gila, yang teramat ya amat biadab sahabat semua. Kerana mereka menganggap ya tanah Melayu ini hanya untuk orang Melayu sahabat semua. Itu adalah satu pemahaman yang salah. Kerana orang Cina di Malaysia, mereka ada satu kenegaraan saja, yaitu Malaysia. Orang India cuma ada satu kenegaraan, yaitu Malaysia. Orang Borneo, Sabah, Sarawak, Iban, Kadazan, Murut, Bidayuh cuma ada satu kenegaraan saja, yaitu Malaysia
tanah tumpah darah kita. Jadi kenyataan seperti ini satu yang amat-amat tidak bertanggung jawab sahabat-sahabat semua. Kerana itu hari ini kita melihat bagaimana Sanusi menggunakan sentimen ini untuk meraih sokongan. Ya, walaupun Sanusi dikecam hebat oleh pemimpin-pemimpin daripada UMNO Barisan Nasional seperti Zahid Hamidi, katanya bagus balik ke dalah. Jangan mainkan sentimen, jangan tunggu agama. Ya, Presiden MIC juga menempelak Sanusi. Ya, Azalina sendiri juga turut menempelak, dan hari ini Setiausaha UMNO Barisan Nasional turut secara rasmi menolak politik perkauman yang diamalkan oleh Parti PAS, yaitu Sanusi itu sendiri. Soalnya hari ini Sanusi membuat satu kenyataan. Sanusi mengatakan dia akan menyaman pihak-pihak yang memanipulasi ucapannya. Soalnya sekali lagi, beranikah Sanusi untuk menyaman individu-individu yang menempelak, membalun, menghalau Sanusi daripada Negeri Sembilan, yaitu rakan sekutu mereka sendiri, UMNO Barisan Nasional, termasuk Zahid Hamidi, termasuk Azalina Othman, termasuk Setiausaha Barisan Nasional, dan beberapa pimpinan yang lain. Ya, hari ini sahabat semua, beranikah sekali lagi Sanusi untuk menyaman pemimpin utama GRS, kerajaan GRS, sahabat-sahabat semua, yaitu Abang Jo. Abang Jo sendiri hari ini membuat kenyataan, ya zaman sudah berubah katanya, jual kaum tak laku lagi. Maknanya apa? Maknanya kerajaan GRS Sarawak menolak ya politik perkauman yang dilakukan oleh Parti PAS yang kini bersekongkol dengan Parti UMNO Barisan Nasional. Dan kerana itulah UMNO begitu berhabis-habisan untuk membuat damage control selepas kenyataan kontroversi, kenyataan biadab daripada Sanusi ini, sahabat semua. Abang Jo berkata politik yang bersendarkan kaum dan agama tidak lagi sesuai diamalkan dalam era digital. Apabila rakyat kini lebih mementingkan pembangunan, peluang ekonomi dan kualiti hidup berbanding retorik yang memecah bedahkan masyarakat. Menyuarakan pendirian itu, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Openg berkata, majoriti rakyat hari ini mahukan kerajaan yang mampu membawa kemajuan dan meningkatkan taraf hidup mereka, dan bukannya berterusan untuk memainkan sentimen perkauman. Menurutnya, kepimpinan masa depan perlu berasaskan ilmu, keupayaan dan keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan juga latar belakang. Dan Abang Jo juga berkata pengalaman kerajaan gabungan GPS, kerajaan GPS mentadbir negeri membuktikan pendekatan inklusif yang diamalkan mampu membawa manfaat kepada seluruh rakyat tanpa mengira fahaman politik. Sebagai contoh katanya, pelantikan anak Sarawak daripada pelbagai kaum menarajui Petroleum Sarawak, Berhad, Petros dan beberapa agensi kerajaan dibuat berdasarkan kelayakan serta merit dan bukannya kaum. Kita memilih mereka kerana kemampuan, bukan kerana bangsa ataupun agama. Jadi Abang Jo berkata sepanjang 6 tahun pentadbiran GPS, berbagai projek pembangunan seperti pembinaan jambatan, jalan raya, bekalan elektrik dan bekalan air telah dilaksanakan di seluruh Sarawak, khususnya di kawasan luar bandar. Jadi menurutnya itu membuktikan kerajaan negeri memberi tumpuan kepada pelaksanaan dasar dan pembangunan, dan bukannya sekadar membuat janji politik, dan bukannya memainkan isu kaum sebagai senjata politik semata-mata seperti mana yang dilakukan oleh UMNO dan juga sekutu mereka Parti PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas pendirian daripada Sarawak GPS sendiri menolak politik kaum, menjual kaum untuk meraih sokongan. Ya, perkara ini sudah tidak laku, kata Abang Jo. Maksudnya sekali lagi sahabat semua, GPS menolak Parti PAS dan UMNO yang memainkan isu perkauman sebagai modal politik mereka. Politik ketakutan,
politik hasutan. Kononnya kalau Menteri Besar Negeri Sembilan kalah, maka ya mahukah kamu untuk Anthony Locke menjadi Menteri Besar? Ini kenyataan sentimen sahabat semua. Ya, betapa terdesaknya mereka, betapa gila rakusnya mereka. Jadi sekarang mari kita tengok apa yang sedang berlaku di sekeliling kita. Saya perhatikan di ruangan komen ya Alright Napa Channel sendiri, penonton kita dah mula tanya soalan yang lebih bijak. Rakyat tak lagi tanya dia ini bangsa apa, tapi rakyat mula tanya dia ini amanah atau tidak. Bukan parti amanah, maksudnya mencuri, rasuah atau tidak. Adakah dia ada visi atau tidak? Adakah dia bersih atau penyakau, penyeleweng, perasuah? Itu yang ditanyakan oleh rakyat Malaysia, sahabat-sahabat semua. Jadi ini yang pertamanya berkaitan dengan politik sentimen. Apa pula dengan politik nilai? Politik nilai ini adalah untuk meletakkan integriti, kecakapan dan accountability sebagai kayu ukur utama. Rakyat mula sedar tiada guna kalau pemimpin itu seagama atau sebangsa kalau dia sendiri yang menyakau harta rakyat. Tiada guna kalau dia hebat berpidato pasal perjuangan tapi anak buah dia hidup mewah hasil duit rakyat. Kematangan ini lahir daripada kesedaran bahawa identiti tidak akan meletakkan makanan di atas meja, tetapi tadbir urus yang baik akan menjamin ekonomi yang stabil. Jadi kenapa taktik lama tak laku lagi sahabat semua? Persoalannya kenapa sekarang? Kenapa naratif 3 hari ini sudah mula ditolak oleh rakyat Malaysia? Sebab pertama, kerana lambakan maklumat. Kalau dahulu maklumat disuap melalui satu saluran, ya sekarang semua orang ada telefon. Pemimpin cakap di pentas, 2 minit kemudian rakyat sudah buat fast check di Google. AI, fitnah sekarang tidak laku lagi sebab kebenaran di hujung jari. Sebab kedua, isu ekonomi yang menghimpit. Bila rakyat susah, mereka tak peduli pasal retorik politik. Mereka peduli tentang kelangsungan hidup. Politik sentimen tidak memberikan solusi kepada kos sara hidup. Dan yang ketiga, kematangan pengundi muda. Anak muda sekarang lebih pragmatik. Mereka nak tengok peluang pekerjaan, kestabilan internet dan masa depan yang jelas. Mereka tak mahu lagi diheret ke dalam dendam politik zaman 90-an, sahabat-sahabat semua. Yang tidak habis-habis. Islam semakin terancam. Islam sedang diancam. Melayu diancam. Ini permainan politikus-politikus sampah masyarakat yang sering dimainkan oleh lebay-lebay PAS, parti PAS, dan kini mereka bersama dengan UMNO Barisan Nasional ya dalam pilihan raya Johor, sekarang ini di pilihan raya di Negeri Sembilan, sahabat-sahabat semua. Kesimpulannya, kita sedang berada dalam persimpangan jalan. Adakah kita nak terus terperangkap dalam politik ketakutan atau kita nak beralih kepada politik yang membina? Ingat, Malaysia yang maju bukan dibina atas dasar siapa yang paling kuat menjerit isu perkauman. Ia dibina oleh pemimpin yang amanah, jujur, yang bekerja untuk semua dan meletakkan nilai moral lebih tinggi daripada kepentingan kuasa. Jadi saya nak tanya sekali lagi kepada anda penonton-penonton Alright Napa Channel, termasuklah sitro-sitro UMNO Barisan Nasional, para walaun-walaun tit. Sahabat semua, adakah anda rasa naratif perkauman ini masih relevan dalam politik Malaysia hari ini? Atau anda setuju bahawa sudah tiba masanya kita memberikan fokus kepada nilai dan integriti pemimpin tersebut? Tuliskan pandangan, pendapat jujur anda di dalam ruangan komen. Oke, saya akan baca, mungkin saya akan ulas komen-komen anda ini. Ya, jadi jangan lupa untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan subscribe ya supaya anda akan mendapat notifikasi setiap video-video baru yang ada dalam channel ini. Jadi sahabat semua, sekali lagi
Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Bye bye. Belakang Melayu mereka hantu. Hidup Melayu. Belakang Melayu mereka kaya kantina. Islam fitnah orang siang malam. Hidup Islam berserban berjubah berhati hitam Melayu. Oh Melayu tetap akan layu. Melayu tetap tertipu dengan retorik. Melayu tetap layu dengan orang politik.